Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Abdul Aziz bin Johan sebagai guru anda hari ini. Okey, semua. Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat, bagus. Okey, untuk memulakan pembelajaran kita hari ini, kita mulakan pembelajaran kita dengan surah Al-Fatihah untuk memudahkan pembelajaran kita hari ini. Amin, amin, amin. Okey, sebelum memulakan pembelajaran kita hari ini, jom kita saksikan satu video untuk kamu teka tajuk pembelajaran kita hari ini. Duyuyor. Yani rica bina gelir aşağı, her yerden geliyor burası. Bizim makine kurtarma şansımız yok. Bırakalım bile gelecek. Ya git abla git ya. Şunun makinesini azar kameraya çekin şurayı ya. Sen al işte makineye sen çık istiyorsan ben alıyorum. Bırak şu makineyi yere atsana bırak. Biraz yere. Hocam yapıldı. Bak abi o bina gelir abi. Melalui video tadi, tajuk apakah pembelajaran kita hari ini? Asal semua senyap ni? Oh, tak apa. Kalau awak segan, awak boleh type je kat bawah. Tanah runtuh? Bukan tanah runtuh. Betul juga, video tu tentang tanah runtuh. Tapi tajuk pembelajaran kita ni tentang apa? Tembok penahan. Okey, betul. Hari ini kita akan mempelajari tentang tembok penahan. Okey, sebelum memulakan tajuk pembelajaran kita ni, saya akan mengkongsikan objektif pembelajaran kita, iaitu pertama, menerangkan fungsi tembok penahan. Kedua, mengenal pasti kriteria pembinaan tembok penahan. Ketiga, menyatakan jenis tembok penahan. Keempat, melabelkan bahagian utama tembok penahan. Untuk pengenalan tembok penahan, tembok penahan merupakan salah satu ciri utama dalam proses pembinaan jalan. Ia biasanya dibina di kawasan berbukit ataupun kawasan cerun dan kawasan mempunyai tekanan yang kuat. Kedua, tembok penahan juga merupakan penahan tanah yang berair. Ia merupakan satu penahan tanah untuk mengelakkan berlakunya tanah runtuh. Ini contoh kawasan yang tepi sungai apa semua tu. Ketiga, binaan tembok penahan berfungsi untuk menahan tanah yang mempunyai kecerunan tanah yang akan menyebabkan tanah berada dalam keadaan tidak stabil. Okey. Saya nak tanya kamu semua, apakah fungsi tembok penahan hasil daripada penerangan saya tadi? Jawab. Semua senyap lagi ni. Tak apa, kalau awak madu boleh tulis kat bawah tu. Sebagai penahan. Betul lah tu. Penahan. Sebagai dinding. Betul juga tu. Untuk penerangan yang berlanjut ni, awak perlu ingat ni ya, satu ya. Kalau awak dapat ingat yang ni, confirm awak dapat markah
2 markah full dalam peperiksaan. Fungsi tembok penahan adalah untuk menahan tebing tanah daripada runtuh. Tu je, ingat yang tu confirm dapat 3 markah ke 2 markah dalam tangan. Okey, bagi kriteria pembinaan tembok penahan pula ada 3. Pertama, jenis tanah. Kedua, tekanan air liang. Keempat, faktor tanah. Okey, untuk penerangan bagi jenis tanah. Jenis tanah. Tanah terdiri daripada jenis jeleket dan jenis tidak jeleket. Kejeleketan ini mempengaruhi kestabilan tanah. Seterusnya, menentukan reka bentuk tembok penahan. Jeleket ni bermaksud dia keupayaan tanah untuk bergabung antara satu sama lain tanpa ada daya di sekeliling. Daya tekanan di sekeliling. Contoh di sini yang paling jeleket sekali ialah tanah liat, kerana tanah liat biar sentiasa berada dalam keadaan tepu. Okey, kita tengok reka bentuk tembok. Ini contoh kegagalan akibat tidak menghiraukan kriteria jenis tanah. Tengok video ni tentang jatuhnya tembok penahan dekat Kuala Lumpur yang menyebabkan jalan ditutup dan juga berlaku tanah runtuh. Ini mungkin disebabkan salah pemilihan tembok penahan. Mungkin digunakan tembok penahan gravity dan bukan tembok penahan julur. Seterusnya, tekanan air liang. Kriteria yang kedua ialah tekanan air liang. Ialah kandungan air yang berlebihan di dalam tanah yang akan melonggarkan ikatan zarah-zarah tanah serta menyebabkan ketidakstabilan pada tanah. Ini contohnya berlaku ketika hujan, pembinaan tembok penahan. Hujan menimpa tanah, lepas tu kumpul air kat kawasan tanah tu, dia tak keluar ikut saliran dan juga menyebabkan tekanan air dan kolaps. Kemungkinan kolaps. Jadinya sebelum memulakan membina tembok penahan ni, kita perlu rekodkan tekanan air liang. Kita perlu kaji tentang tekanan air liang. Seterusnya, faktor runtuh adalah disebabkan oleh kegelinciran akibat beban tanah dan sudut kecerunan yang melebihi sudut rehat. Ini contoh video kegelinciran akibat beban tanah. Ini berlaku di India. Tembok penahan tu tidak mampu menahan beban tanah yang tinggi, mungkin disebabkan oleh lalu lalang kereta yang jentera berat. जल्दी 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 करो जल्दी जल्दी जा रहा है गैप गैप हाँ वीडियो लो Kuping tinggi tu. Kuping. Lepas tu tembok penahan yang jenis strip ni.
Lori jatuh ni. Ini disebabkan berlakunya beban tidak mampu. Tembok penahan tidak mampu menahan beban tanggung yang tinggi oleh kenderaan berat. Table. Even on table. Okey. Sebelum meneruskan lagi pembelajaran kita ni, saya nak kamu semua seorang beritahu saya apakah kriteria yang perlu diambil kira untuk pembinaan tembok penahan. Seorang je. Ada berapa? Batu runtuh. Betul ni dah ada dah batu runtuh. Lagi? Jenis tanah. Betul, jenis tanah. Okey, last sekali apa? Tekanan air liang. Ya, betul. Tekanan air liang. Okey, seterusnya ini sebagai info tambahan sahaja mengenai kegagalan tembok. Kegagalan tembok boleh berlaku melalui gelinciran. Contohnya, tanah liat yang menerima beban melebihi tembok. Macam tadi tu. Yang faktor tanah. Faktor keruntuhan. Bagi mengatasi masalah ini, tapak dibina dengan lebih dalam. Sekiranya kegagalan telah berlaku, pergerakan seterusnya boleh dihalang dengan memasang cerucuk keping di bahagian hadapan tembok sehingga melebihi aras gelinciran di bawah tembok penahan tersebut. Sekiranya kegagalan masih berlaku, kita tengok tembok penahan itu masih bergerak, jadi kita pasang cerucuk kat depan untuk mengelakkan gelinciran itu. Kita pasang cerucuk besi. Tembok penahan yang macam tu, tembok penahan. Kita pasang cerucuk besi. Okey, seterusnya jenis-jenis kegagalan. Jenis kegagalan terbagi pada 4, iaitu sliding failure, seperti kita tengok di dalam gambar tu. Dalam gambar tu. Ini gambar. Sliding failure, tembok penahan tu bergerak sikit ke depan. Ni gerak ke depan. Lepas tu overturning failure tu, tanah belakang tu melebihi kira tekanan yang macam dalam video tadi tu. Tembok penahan tidak mampu menanggung beban daripada tanah. Dia bergerak ke depan sikit. Bearing capacity pun hampir sama. Dia bergerak ke depan. Dia bergerak sampai bawah, tapak-tapak bawah pun bergerak. Lepas tu deep seated sliding failure. Ini mungkin disebabkan bergerak belakang sikit. Dia kemungkinan sebab berlaku deforestation ataupun pembelakan haram menyebabkan tanah terhakis di bahagian belakang dan menyebabkan tembok penahan itu tertolak ke belakang. Seterusnya, jenis tembok penahan. Okey, saya nak tanya, berapakah jenis tembok penahan? Saya ada sebut tadi dalam video, dalam dalam video awal-awal tadi, video yang kedua tadi, jenis tembok. Berapa jenis tembok tadi? Tak ingat? Tak apalah. Jenis tembok penahan ada 2, iaitu tembok penahan graviti dan juga tembok penahan julur. Tembok penahan graviti ni terbahagi pada 2. Tembok penahan graviti 1, iaitu tembok penahan paragraviti. Bagi tembok penahan graviti, tembok ini dibina menggunakan batu bata, batu ataupun konkrit. Tembok ini tidak mengalami tegangan yang tinggi. Seterusnya, tembok penahan paragraviti pula mempunyai tertulang bagi menahan tekanan tegangan.
Ini contoh jenis tembok penahan graviti. Tembok penahan bata, tembok penahan konkrit dan juga tembok penahan batu. Cara penyediaan tembok penahan bata ni, kita tak susun bata, lepas tu kita simen macam kita buat tembok biasa. Bagi tembok penahan konkrit ni, kita letakkan besi, lepas tu kita letak simen. Kita cuakan konkrit dalam simen, buat konkrit. Bagi tembok penahan batu ni, kita guna batu pure punya, batu sungai tu. Kita bubuh simen keliling antara satu sama lain untuk melekatkan dia. Ini contoh tembok penahan bata. Tembok penahan bata, tengok tepi. Tembok penahan bata. Dia tak ada tegangan yang tinggi lah. Rikit tengok. Dia untuk guna kawasan berjalan kaki apa semua tu. Buat tepi. Macam nak buat kolam ke. Bukan kolam. Macam nak tidak menanggung tekanan yang tinggi lah. Tak boleh buat dekat. Dia jarang dibuat dekat highway apa semua tu. Sebab sana kan ada tegangan tinggi kan. Tidak mampu menanggung beban yang tinggi. Ini pula tembok penahan spiral gravity atas ni. Ini taksonomi. Bukan taksonomi, ni contoh gambar ni. Tembok penahan, ada tembok, nak lubang leleh, tertulang, bahan berbutir integrate, tanah tapak, atas tanah bawah. Tanah bawah, kita letak tanah ke depan ni. Tembok penahan spiral gravity ialah dibina menggunakan konkrit bertertulang di bahagian dalam dan juga atas tembok. Tembok jenis ini menggabungkan besi tertulang di dalam konkrit untuk menentang tekanan tegangan yang dialami oleh tembok di samping mengurangkan isi padu konkrit yang diperlukan. Ni contoh spiral gravity punya gambar. Dia punya autonomi dia. Struktur dia. Autonomi ni untuk badan manusia. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang tembok penahan julur. Tembok ini diperbuat daripada yang bertertulang untuk merintangi tekanan yang tinggi. Pada bahagian bawahnya terdapat satu unjuran yang berfungsi untuk menstabilkan tembok. Kunci dibina untuk mengikat tembok pada kedudukannya. Tembok penahan julur. Ini dia punya struktur dia. Ada lubang leleh, bahan berbutir integrate, tertulang dia bentuk macam tu. Lepas tu tapak dia, yang beza dengan tembok penahan spiral gravity tadi, kunci. Ada kunci kat bawah ni, tengok ada kunci. Ni kunci dia. Sudah ada aras tanah bawah. Ini contoh gambar tembok penahan julur. Besar kan? Besar sebab dia nak tanggung beban yang tinggi kan. Okey. Cuba awak terangkan balik. Dua tembok, jenis tembok tadi. Tembok gravity. Tembok gravity, betul. Tembok gravity, penahan gravity. Kedua, tembok penahan spiral gravity. Betul. Tembok spiral penahan gravity. Ketiga, penahan julur. Betul. Penahan julur. Untuk bahagian-bahagian tembok pula, ini dia. Longkang dibina. Ini struktur bahagian-bahagian yang perlu awak tahu. Ada 4 je, iaitu longkang, apron, bahan berbutir integrate, jaga lubang leleh. Pertama, kita akan menceritakan tentang longkang, fungsi dia. Longkang ni dibina selari dengan tembok penahan untuk mengalirkan air yang keluar dari lubang leleh
dan air hujan. Seterusnya, bahan berbutir tergrade. Bahan butir tergrade. Ni, bahan berbutir tergrade. Terdiri daripada butiran batu bau yang tergrade dan disusun di belakang lubang leleh untuk mengelakkan lubang leleh tersumbat. Kenapa untuk mengelakkan lubang leleh tersumbat? Ini sebab kalau kita tak letak batu, kemungkinan tanah liat ke apa Allah Akbar, sorry, dia akan menyebabkan saluran tersumbat. Selup pula dah. Lumpur menyebabkan memasuki lubang yang akan, dan dia akan mengeras kat dalam lubang tu, lepas tu dia akan mengeras. Kalau dia tak letak batu tergrade ni, dia akan menapis sedikit lumpur yang melalui lubang leleh tu. Seterusnya apron. Apron ni macam dekat macam kita guna kat dapur tu, apron. Dia tak kat depan, tapi fungsi dia berbeza. Macam apron dekat dapur tu kita guna untuk mengelakkan minyak terkena baju. Tapi kalau apron ni kita merupakan lapisan konkrit di permukaan tembok penahan berhadapan dengan kaki tembok bertujuan untuk mencegah hakisan. Apron ni untuk mencegah hakisan. Dia air hujan apa timpa tanah, nak elakkan hakisan, kita adakan apron konkrit. Sebenarnya lubang leleh bertujuan untuk mengurangkan kuantiti air dalam tanah. Pipe yang dihasilkan adalah berdiameter 50 hingga 150 mm, akan disusun pada jarak 1.5 hingga 2.2 meter pusat ke pusat bergantung kepada kuantiti air. Okey, untuk aktiviti hari ini, saya nak kamu semua isikan tempat kosong di dalam gambar tu. Saya tak nak awak tengok dalam nota saya. Saya nak awak jawab bahagian-bahagian bagi struktur tembok penahan ni. Nanti awak hantar dalam Padlet. Link saya dah bagi dalam WhatsApp. Saya nak awak siapkan sebelum kita menamatkan pembelajaran kita hari ini. Okey. Okey semua. Bagi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita telah mempelajari tentang fungsi tembok penahan. Kedua, kita telah mempelajari kriteria penghasilan tembok penahan. Kriteria yang perlu diambil kira untuk membina tembok penahan, iaitu faktor tanah, tekanan air liang dan juga jenis tanah. Ketiga, kita telah mempelajari mengenai jenis tembok penahan, iaitu kita dalam silibus awak ni kita cuma belajar dua tembok penahan saja, iaitu tembok penahan graviti dan juga tembok penahan julur. Dan satu lagi di bawah tembok penahan graviti, tembok penahan paragraviti. Dan akhir sekali kita telah mempelajari bahagian utama tembok penahan yang perlu diingat. Di longkang, apron, apa semua tu. Untuk tugasan sebelum menamatkan pelajaran kita ini, saya nak bagi satu tugasan. Saya nak awak siapkan satu mind map untuk dihantar minggu hadapan. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.